Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ni saya nak sambung balik tentang cerita foto dokumentari. Tapi kali ni nak cakap tentang foto essay ataupun foto story. Foto story, foto essay ni kalau kadang-kadang orang biasa confuse. Kadang saya sendiri pun confuse. Tapi kalau kita tengok news ataupun picture play yang orang biasa guna, foto story ni melibatkan satu story atau satu gambar yang orang kata apa, dia bukan berkisah kepada satu subjek tu. Dia boleh berkisah kepada satu tema tapi merujuk kepada gambar yang berlainan. Contoh dia saya nak tunjuk yang dah keluar dalam paper ni lah, dalam paper NST ni. Ini boleh kategorikan sebagai foto story lah. Kategori apa ni? Foto story. Maksudnya story dia kepayahan ataupun bukan kepayahan lah, cara orang mencari rezeki semasa PKP. Dia tak merujuk, dia tak fokus kepada satu-satu subjek, tak fokus kepada seorang individu. Maksudnya dia fokus kepada ramai orang, tapi cerita dia sama. Cerita dia mencari rezeki semasa PKP ni. Ada yang jual macam-macam lah, jual makanan, jual macam-macam perkhidmatan lah, kebanyakan makanan lah kan. Dia tak merujuk kepada satu individu ataupun satu subjek. Tapi story dia sama. Story dia tentang mencari rezeki dalam masa PKP ni lah. Kalau foto essay pula, dia boleh pilih satu subjek tu ataupun satu individu tu, dia panjangkan cerita dia. Contoh orang yang menjual orang kata makanan nasi lemak ke untuk PKP ni, dia fokus pergi rumah individu tu. Daripada mula dia bangun pagi, sediakan nasi lemak tu, sediakan orang kata apa, yelah, masak nasi lemak tu sampailah dia menjaja di tepi jalan kan. Itu complete story tu, complete foto tu, boleh lah kita anggapkan dia sebagai foto essay. Okey, foto essay ni adalah cara seorang jurufoto tu menyampaikan sebuah cerita melalui gambar. Dan gambar ni kebiasaannya melibatkan berkeping-keping gambar, beberapa keping gambar lah. Biasanya lebih daripada satu lah, 3, 5, mungkin 10 kan. Dan contohlah kalau kita nak hantar kepada surat khabar, sebaik-baiknya mungkin hantarlah lebih lah 5, 7 ataupun 10 kan. Pasal editor nanti dia boleh pilih lah gambar mana sesuai untuk disekalikan dengan cerita tu. Dan dia perlu juga disampaikan dengan caption juga tentang apa benda dia buat tu kan. Pasal ada setengah benda tu kita tak boleh nak sampaikan dalam gambar. Contoh macam gambar uncle yang buat dragon ni kan, umur dia kita tak tahu, lokasi dia kita tak tahu kan. So benda tu dia memerlukan caption juga. So dia orang kata apa, foto essay ni biasanya merujuk kepada satu-satu subjek individu sebenarnya, macam tu kan. Contohnya individu tu apa yang dia tengah buat. Daripada mula dia buat tu, ada background dia sikit, pertengahan dia isi apa benda dia tengah buat, action dia tu, dan ending produk dia tu lah. Foto essay ni dia boleh dalam masih lebih daripada satu gambar lah kan. Dia boleh kepada orang kata apa, dia boleh jadi 2, 3 ataupun 10 gambar. Kalau kita ikut submission foto story ataupun foto essay yang kalau kita nak hantar kepada kontes World Press Photo, dia kalau foto story kalau kita nak hantar, dia perlukan lebih kepada 3 gambar, 3 hingga ke 10. Maksudnya 3 hingga ke 10 gambar, baru dia boleh terima benda itu sebagai foto story lah ataupun foto essay. Cuma yang untuk apa ni, perkongsian ringkas kali saya nak cerita tentang apa elemen ataupun benda yang perlu ada kalau kita nak buat foto essay tu, yang foto yang cerita yang berkaitan tentang satu-satu subjek atau individu tu. Okay, dia yang paling penting sekali kalau kita nak shoot foto essay ni, sama ada subjek ataupun individu tu, dia mesti ada establish shot. Establish shot tu maksudnya gambar general di mana peristiwa tu berlaku lah. Sama ada di rumah, di kedai, di tepi jalan, dia mesti ada scene setting tu. Macam kita tengok movie lah, ataupun tengok drama yang petang-petang tu kan. Biasanya kalau sebelum ada adegan makan malam dalam rumah tu, mungkin dia tunjuk gambar suasana gelap di luar rumah. Itu scene setting tu. Okay, lepas tu baru ada gambar medium shot. Medium shot ni apa yang berlaku dalam ruang lingkup rumah tu lah, rumah atau persekitaran tu. Kita nampak lah, contoh macam saya ambil gambar apa ni, Tan kami ni yang seorang pembuat orang kata apa, kepala singa atau kepala naga ni, di Ipoh ni. Saya ambil gambar daripada ruang kedai dia di luar dulu. Sama ada gambar tu pakai tak pakai tu tak tahulah, tengok pada paper ataupun mana majalah nak pakai lah. Macam saya ambil gambar rumah kedai lama di Ipoh tu dulu, atau apa, Medan Terrace apa nama dia tu.
market terrace lepas tu saya ambil gambar ruang kedai, orang kata ruang kedai secara penuh lah, ruang kedai tempat dia bekerja tu lah. Lepas tu dia kena ada medium shot. Medium shot tu gambar yang hampir close up, tapi tak lah close up tu masih nampak kan persekitaran dia. Macam untuk saya nak nampakkan sikit ruang dia bekerja tu, nampak lah sikit ada background belakang tu kan. Lepas tu close up ni dia boleh close up secara detail ataupun close up secara untuk menampakkan apa benda subjek tu tengah buat lah. Yang detail ni dia ada close up, ada detail, betul ada extra close up atau extra detail ni tengok subjek lah. Tak semua benda perlu kita buat extra detail kan. Contoh kalau dia tengah mengukir sesuatu ke, orang buat keris, lepas tu dekat keris tu ada kalimah-kalimah ayat-ayat tertentu yang ditulis kan, mungkin kita boleh close up dekat bahagian masa orang tengah tulis tu. Pasal benda tu kalau kita buat wide shot, benda tu tak nampak. So extra detail ni bergantung pada subjek dia lah. Lepas tu portrait ni dia boleh formal atau tak formal. Yang penting orang nak tahu dalam gambar tu nampak jelas lah wajah si pelaku tu, wajah subjek orang dalam tu. Dia bukannya mesti gambar pasport ambil, boleh juga kan, tapi dia mesti ada nampak lah dia punya muka dia dengan jelas lah. Kalau contoh kalau kita pergi benda nampak dia, kita kenal, kita pernah tengok gambar dia di paper ke di mana-mana kan. Lepas tu action ni penting. Action ni yang sebaik-baiknya kalau gambar tu dia tengah buat sesuatu lah, dia tengah bekerja, dia tengah mengukir ke, dia tengah mengecat ke, dia tengah, orang kata contoh kalau kita ambil gambar peniaga tepi jalan tu, dia tengah berinteraksi dengan pelanggan ke, dia mesti ada benda tu, dia baru kuat gambar tu. Kita tak nak gambar dia tengah rehat, relax, tak buat apa kan. Tapi boleh juga kalau nak sambung macam saya untuk foto essay yang gambar Tan Kami ni, saya ambil juga dia tengah rehat sambil dia tengok phone kan. Tapi saya frame kan belakang dia tu, nampaklah dia punya gambar-gambar tarian, gambar-gambar patung buluh tarian singa ataupun tarian naga yang dia pernah buat tu lah, background tu. Yang ni saya tak suruh dia duduk situ, memang dia duduk rehat situ kan. So saya ambil je lah gambar tu. Bahagian tu signature shot ni, ataupun boleh dikatakan gambar dalam banyak-banyak gambar tu kalau untuk YouTube kita kata thumbnail shot tu. Gambar tu maksudnya gambar yang dalam banyak-banyak gambar tu, gambar yang cantik lah sebenarnya cerita, ataupun sebaik-baiknya gambar tu cantik, tapi gambar tu juga boleh mewakili kesimpulan cerita tu tentang apa. So gambar main. Dia bukannya gambar genre, gambar main. Gambar biasanya signature shot ni gambar yang orang guna untuk muka depan majalah ke apa kan. Lepas tu dalam tu belum ada gambar-gambar sampingan dia tu. Lepas tu sequence ni tengok juga gambar apa yang kita nak buat. Sequence ni proses tu daripada mula sampai akhir tu. Contohlah proses pembuatan keris ke, proses pembuatan orang kata apa, tarian macam patung singa ni kan. Cuma saya untuk gambar ni saya nak buat lebih fokus kepada Tan Kami ni. Subjek ni bukanlah proses pembuatan singa tu, proses pembuatan patung tu dia ambil masa 10 hari. So saya kena datang berhari-hari. Yang cantik masa mula dia melarik buluh tu, buat framing tu, tu baru cantik, sampai dah siap dia pasang semua kostum dekat badan singa tu. Tapi masa yang saya pergi tu, waktu tu agak terhad lah kan. Tapi contoh dia macam tu lah. Kalau kita nak buat sequence lah, daripada kita kena datang setiap hari tu, ambil gambar sini sikit lah, seorang tunjuk nampakkan sequence dia tu. Cuma story untuk Tan Kami ni saya nak tunjuk bukanlah tentang proses pembuatan tarian singa tu, lebih kepada individu tu sendiri lah. Dia pasal dia umur dia masa saya rakam gambar ni tahun 2017, masa tu umur dia pun dah 74 tahun. Dia antara pembuat patung singa daripada kertas dan buluh ni yang masih ada masa tu lah. Dia dah masa saya rakam tu dah lebih dekat 40 tahun dia buat benda tu. Last kali clincher ni maksudnya apa, gambar penutup lah. Contoh kalau tarian singa tu ataupun yang gambar untuk Tan Kami ni, saya tak ada gambar clincher dia tu, pasal clincher itu gambar produk tu dah siap, dia gambar sebelah tu cantik lah. Itu mungkin saya kena datang 2-3 hari lagi lah. Tapi kalau ada tu lagi cantik lah. So maksudnya elemen foto essay ni hanyalah gambaran sahaja, panduan, bukannya mesti follow betul-betul kan. Yang penting untuk gambar foto essay tu dia ada established shot di mana tempat tu berlaku, medium shot, close up dan extra detail. Extra detail tu kalau tengok subjek lah. Kalau ada benda yang perlu didetailkan, detail lah. Kalau tak ada, tak perlulah. Kalau ada tulisan-tulisan halus kan, tu kita boleh close up detail lah. Kalau tak ada, tak perlulah kita nak detail.
Jadi saya nak sharekan juga gambar yang saya rakam di, yang ni foto essay tapi lebih kepada foto essay travel story di Darjeeling yang keluar dalam Harian Metro Ahad lah kan. Gambar tu saya ada rakam portrait dia, bukan orang, pasal portrait dia tentang toy train. So gambar besar dia saya hantar gambar kepala kereta api toy train Darjeeling tu. Lepas tu ada juga gambar di mana kawasan toy train tu beroperasi, ada gambar Banjaran Himalaya, ada gambar stesen dia sekali, gambar sepanjang laluan dia sekali. So maksudnya gambar tu lengkap lah benda tu, bukanlah gambar yang detail semua sepanjang jalan tu kita rakam. At least orang dapat gambaran secara general. Okay, toy train ni macam mana keadaan dia, laluan dia macam mana kan, apa benda bentuk dia macam mana kan. So kita boleh cuba lah untuk buat orang kata apa, foto essay ni. Kita boleh mula dengan rumah kita, dengan persekitaran kita yang dekat-dekat kan. So benda dia, resipi dia ataupun benda yang perlu ada macam saya beritahu lah, scene setting, establish shot, medium shot, gambar yang tak terlalu close up dan close up. So, ada tu cukup lah. Sebaik-baiknya ada 3, 5, 10 lah maksimum kan. Macam untuk tahan kami ni saya masukkan juga gambar ruang kedai dia tu, ada gambar frame, gambar yang dia pernah tangkap atau dia pernah dapat kan. So tu perjalanan hidup dia juga. Dia pernah keluar paper, dia pernah mungkin gambar yang dia letak di belakang, di frame belakang dia tu apa ni, gambar singa ataupun subjek yang dia pernah buat, dan juga gambar peralatan yang dia guna tu. So benda-benda tu kita masukkan sebagai isi kepada cerita tu lah. Tak ada pun tak apa, tapi kalau ada tu gambaran what to expect. Kalau orang tu datang sana tengok, oh macam ni lah keadaan kedai dia tu kan, ada benda-benda tu kan. Yang kedai tu dah beroperasi lebih daripada 40 tahun lah. So ada masa nanti saya cerita sikit lah benda lain. Saya tunjukkan gambar foto essay yang ada yang saya terbuat yang lain lah. So secara kasarnya macam tu lah. Okay, sampai jumpa lagi.